Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton video ini. Tajuk untuk video pertama saya pada hari ini adalah berkenaan dengan arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak MITI dan juga notifikasilah arahan oleh pihak DOSH atau JKKP dalam bahasa Melayu dia, berkenaan notifikasi harian, report harian yang perlu pihak majikan syarikat menghantar kepada pihak MITI berkenaan dengan status langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang telah syarikat tu ambil. Okay. Mungkin banyak orang yang tak tahu, tapi sebenarnya sebelum ni arahan ni dah dikeluarkan semenjak 4 hari bulan Mei. Tidak silap saya 4 hari bulan Mei. Tetapi kebanyakan orang mengisi hanya borang di DOSH saja, JKKP. Okey, yang borang MITI tak diisi. Ya. Jadi baru-baru ni alhamdulillah dalam 20 hari bulan telah mula diwajibkan untuk hanya isi di MITI sahaja. Ya, ia satu benda yang baguslah sebab borang DOSH tu je ada masalah nak mengisi. Kadang-kadang tu saya pernah sampai dekat 5 hari tak boleh nak masuk sebab mungkin server issue dan sebagainya lah. Okey. Jadi yang MITI ni sangat-sangat laju dan stabil lah dia punya connection. Okay, jadi ia satu improvement lah. Syabas kepada pihak ni lah, berwajib kerana improvekan sistem yang ada. Jadi terdapat isu di mana pada 20 hari bulan 21 dan 22 tiada isu untuk isi borang, tak silap saya sampai 22 untuk notifikasi. Tapi pada hari ke-23 bulan 5 dia tak boleh isi. Okey, bila kita isi akan keluar error. Okey, nanti saya akan tunjukkan error tersebut ya, dan sampai sekarang masih isu ni masih berlarutan. Okey, jadi kat sini saya nak kongsikanlah kepada rakan-rakan semua bagaimana kita nak mengatasi perkara-perkara inilah masalah yang kita hadapi ini ya. Seperti biasa, untuk melakukan laporan harian di pihak MITI, anda perlu login dululah ke website MITI melalui link yang telah saya tunjukkan di gambar sebelum ni. Dan kalau anda tidak mempunyai link tersebut, anda boleh dapatkan link tersebut di ruang deskripsi video ni ya. Once bila anda dah masuk login ke dalam website tersebut, anda akan nampaklah seperti biasa gambar yang saya tunjuk di skrin sekarang ni ya. Akan ada nama anda, nombor kad pengenalan anda dan email anda ya. Anda akan terus ke borang notifikasi dan kemudian klik di bahagian laporan harian mematuhi SOP. Bila anda dah masuk dekat ni link ruang pematuhan SOP itu, laporan harian pematuhan SOP itu, dan bila anda cuba daftar laporan baru, anda akan lihat notifikasi error yang seperti inilah, yang seperti di skrin sekarang ni. Error ini pada 20 hari bulan, 21 hari bulan dan 22 hari bulan tidak ada. Dia cuma start berlaku pada 23 hari bulan ya, di mana bila kita nak daftar report baru, nak isi report baru, dia tak boleh dah, dan dia akan beritahu kita inilah untuk kita membuat pilihan dari senarai notifikasi beroperasi yang telah didaftarkan. Okey, jadi macam ni kita nak selesai masalah ni ya. Untuk menyelesaikan masalah ni, setahu saya buat masa ni hanya ada satu cara saja, iaitu kita kena mendaftar syarikat kita di dalam notifikasi beroperasi lah, seperti yang saya tunjuk dalam gambar ni sekarang ya, dekat nombor 3 tu. Okey. Walaupun anda telah berdaftar sebelumnya, pihak syarikat anda telah berdaftar dengan pihak MITI untuk mendapatkan kebenaran beroperasi ketika PKP 2 dan ke atas, tak silap saya bermula daripada PKP 2 dan ke atas, dalam sistem ni dia tak capture. Okey. Saya sebelum ni dah guna reference number yang ada dulu mula-mula daftar tu, dan memang tak jumpa. Jadi terpaksa nak tak nak kena daftar balik semula ya. Ini satu perkara yang leceh sikit lah ya. Terutamanya kepada mereka yang belum mendaftar syarikat sebelum ni dengan MITI untuk beroperasi, anda banyak kerja sikit lah anda kena buat ya. Jadi untuk cara berdaftar syarikat ni, first of all,
buka di bahagian notifikasi beroperasi dan kemudian daftar notifikasi yang baru. Okey, macam gambar yang lihat ni sepatutnya untuk saya, sebab saya dah daftar dah, dia akan ada tunjuklah nama syarikat dan sebagainya, tapi for the sake of untuk tunjuk demo, saya just buang je, saya edit, saya buang ni lah nombor-nombor tu semua, seperti macam tidak berdaftar apa-apa lagi ya. Ada beberapa maklumat lah yang anda perlu. Okay, nama syarikat, nombor SSN baru dan nombor SSN lama, lesen agensi tempatan, yang ni kira kan Majlis Bandaraya ke, Dewan Bandaraya dan sebagainya, lesen agensi kawan sedia. Okey, yang ini tak wajib, kalau tiada tak perlulah. Okey, saya pun tak ada syarikat apa ni, syarikat saya pun tiada yang ni. Tarikh perbadanan. Okey, yang ni anda perbadanan ni tarikhnya masuk berdaftarlah dengan pihak Majlis Bandaraya dan sebagainya. Okey. Jika anda bukan pemilik, anda hanya pekerja, jangan tik ni ya, tak wajib. Okey. Yang ni alamat surat menyurat, alamat beroperasi, maksudnya alamat syarikat anda tersebut. Okey. Yang penghilang Maida ni pun tak perlu. Kalau ada letak, kalau ada tak perlu. Okey. Nombor lesen PBT lah, Majlis Bandaraya dan sebagainya. Okey. Lepas tu tambah lokasi. Kalau ada setengah-setengah syarikat tu anda perlukan anda ada 3 4 5 syarikat apa ni lokasi ya, ada branches. Dan anda seorang je kena buat. Kalau anda seorang saja kena buat, anda perlu tambah lokasi macam ni. Okey. So lokasi kedua, ketiga dan sebagainya. Okey. Kalau satu sajalah. Okey. Lepas tu anda perlu pilih manufacturing, pembuatan ataupun perkhidmatan lain-lain. Okey. Perniagaan syarikat saya adalah bukan. Okey. My business. Okey, kalau awak macam wakil, awak tik je lah. Okey, kalau syarikat awak ni okey, macam ni tik saja. Okey, macam syarikat saya bekerja sekarang ni adalah anak syarikat untuk company yang lebih besar lah. Okey. Dan company yang main branch mother company tu adalah syarikat yang ni lah, public listed company. Okey, saya bekerja di salah satu anak syarikat dia. Okey, ini info-info yang sedikit ambil masa sikit lah nak buat. Okey, jika anda perlukan maklumat ni, insya-Allah saya rasa HR ada maklumat ni. Okey, pendapatan ni kalau tak HR dekat bahagian accounting ada atau finance lah, dia orang pasti ada benda ni. Okey, yang ni anda kena pilih lah, cluster activity, ekonomi, economic cluster dan sebagainya. Okey, okey. Maklumat untuk dia contact person. Contact person ni siapa Okey, macam saya letak saya punya manager lah GM saya, general manager saya, by the contact person, sebab saya isi balik maklumat apa yang telah diisi oleh pihak HR sebelum ni, masa kita minta kebenaran untuk beroperasi ketika PKP 2 masa tu. Okey, ini pun HR pasti ada Okey, HR pasti ada. Jadi dekat sini kena ni satu perkara lah yang perlu saya nyatakan, bahawa ini pekerja yang bekerja untuk syarikat anda, maksudnya employee, current employees. Okey, ia tidak termasuk kontraktor. Kalau pihak kontraktor, syarikat mereka perlu mengisi maklumat tersebut. Kalau macam manpower supply perlu masuk perlu mendaftar sendiri dan masukkan info tersebut ke dalam mereka buat sendirilah. Ini hanya pekerja kita saja. Okey, katalah ada pekerja foreign yang memang digajikan oleh pihak syarikat anda sendiri. Okey, tak ada third party, tak ada manpower supply. Okey, masuk dalam ni. Jika anda guna manpower supply company, itu mereka yang kena isikan, anda kena pastikanlah mereka melakukan perkara ini. Okey. Okey, akhirnya sebenarnya penuh pekerja Sebenarnya penuh pekerja ni, okey, kita kena guna format yang telah disediakan. Okey, format yang disediakan kita boleh tengok dekat dashboard. Template muat next ni, okey. Worker name list. Okey, kita guna format ni Format lain tidak akan diterima oleh pihak MITI. Okey, harap maklum Tolong guna format ini sahaja. Okey. Okey, selepas dah isi semua maklumat tersebut, dah isi habis, kita simpan dia terus, save and next. Okey, save and next. Dan kemudian anda akan dapat ni lah,
akan dapat seperti inilah. Okey, dah lulus. Lepas anda dah dapat pendaftaran ni, tak payah tunggu kelulusan. Hari tu saya tengok tak payah tunggu kelulusan, terus boleh. Terus awak boleh daftar laporan. Okey, dia terus keluar option macam ni, drop bar, pup, pilih je dan seterusnya. Okey, selesai dan isilah seperti biasa. Okey, itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Jika anda ada apa-apa soalan, boleh postkan di ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Jadi jika ada mana-mana kesilapan, maklumat, fakta yang telah saya sampaikan dalam video ni, sila tegur saya. Okey, kita tegur saling menegur supaya kita dapat membina industri OSH ni dan memajukan industri OSH di negara kita dengan lebih maju, iaitu dengan cara tegur menegur secara positif. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.